Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang Sriwijaya menjadi Empire Melayu yang terluas. Sriwijaya, kerajaan orang Melayu yang tenggelam selama ratusan tahun sebelum ditemui kembali oleh George Cordes melalui tulisannya yang bertajuk Li Royaumi di Sriwijaya sekitar tahun 1918. Karangannya ini telah menamatkan pertikaian para sarjana sejarah mengenai apakah sebenarnya Sriwijaya. Selama ini, ramai pengkaji menganggap bahawa Sriwijaya sebagai nama seorang raja, namun pendedahan Cordes itu telah mengejutkan dunia akademik pada waktu itu. Walaupun banyak lokasi yang berpotensi mengenai kedudukan Sriwijaya, namun beberapa tokoh seperti Profesor Dr. Slamet Muljana berpendapat bahawa Palembang merupakan lokasi yang paling tepat sebagai ibu kota kerajaan ini. Untuk membentuk sebuah kerajaan yang luas, maka pelbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintahan Sriwijaya untuk meluaskan jajahannya itu. Kita percaya pada peringkat awal, Sriwijaya hanyalah sebuah kerajaan kecil yang hidup di samping kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Apabila pemerintahan bertukar tangan kepada Jayanasa yang mempunyai cita-cita yang besar itu, maka bermulalah era penaklukan Sriwijaya terhadap kerajaan lainnya. Sri Jayanasa tahu bahawa kerajaan baginda di Palembang itu tidak akan berkembang maju kerana kedudukannya yang tidak strategik untuk kedatangan pedagang berbanding dengan jirannya kerajaan Melayu iaitu Jambi yang pesat dengan kegiatan perdagangan. Palembang pada waktu itu lebih banyak menerima kedatangan Sami Buddha berbanding kedatangan pedagang. Oleh itu, baginda telah menggerakkan tenteranya untuk menyerang kerajaan-kerajaan yang memiliki pelabuhan yang kaya. Serangan pertama Jayanasa dipercayai ditujukan kepada kerajaan Melayu di Jambi yang merupakan sebuah pelabuhan yang kaya di Nusantara pada waktu itu sehingga menarik perhatian Khalifah Islam di Damsyik. Tetapi ada juga yang berpendapat Jayanasa bertindak menyerang beberapa kawasan sekitar kerajaannya seperti Bangka serta Lampung yang dibuktikan dengan penemuan prasasti persumpahan. Selepas menakluk kawasan ini, barulah Jayanasa menyerang Melayu dan menawannya. Serangan terhadap Melayu itu berkemungkinan berlaku sebelum tahun 682. Ini kerana pada tahun tersebut Jayanasa telah menggerakkan 20,000 tenteranya untuk menawan Minanga. Kemudiannya, Sriwijaya telah meluaskan kawasannya di semenanjung Tanah Melayu dengan menyerang Kedah. Kedah pada waktu itu merupakan pelabuhan yang pesat membangun dan memang menjadi salah satu target Jayanasa untuk memilikinya. Penaklukan terhadap Kedah mungkin berlaku sebelum tahun 685. Ini kerana, menurut Itsing, pada tahun 685 itu, Kedah sudah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Pada tahun 686, Sriwijaya telah bertindak menyerang Tarumanegara, iaitu kerajaan orang Sunda di Pulau Jawa. Pada tahun 775 pula, Sriwijaya telah menyerang Ligor dan berjaya menakluknya. Sebab itulah ada orang Chaya, Thailand, yang mengatakan bahawa Chaya pernah menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya. Bahkan nama Sriwijaya dengan Chaya itu pun mempunyai kemiripan. Selain itu, banyak juga tinggalan arkeologi Art of Sriwijaya yang dijumpai di kawasan ini. Sekitar abad yang ke-8, Sriwijaya boleh mendabik dada kerana sudah menjadi superpower di Asia Tenggara. Kerajaan Chenla Air iaitu Khmer di Kemboja juga turut berada di bawah kekuasaannya. Bahkan Kunlun iaitu orang Melayu Sriwijaya dan Shipo iaitu Jawa pernah bergabung tenaga untuk menyerang utara Vietnam untuk menjaga monopoli perdagangannya di Nusantara. Kebanyakan kawasan Nusantara telah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya seperti Sumatera, Jawa Tengah, beberapa kawasan di Kepulauan Borneo, selatan Thailand serta semenanjung Tanah Melayu. O.W. Walters memberi pendapat bahawa penaklukan Sriwijaya ke atas kerajaan ini dilakukan bukanlah bertujuan perluasan kuasa semata-mata, melainkan kerana ingin menguasai tempat strategik dalam jalur perdagangan antarabangsa di Nusantara pada waktu itu. Penguasaan laluan perdagangan cukup penting kepada Sriwijaya kerana kawasan ibu kotanya di Palembang itu sendiri bukanlah kawasan strategik untuk tujuan perdagangan. Oleh itu,
dengan memiliki pelabuhan yang kaya pada waktu itu, iaitu Melayu dan Kedah, maka Sriwijaya boleh muncul sebagai kuasa ekonomi orang Melayu pada waktu itu. Penguasaan terhadap kerajaan-kerajaan lain juga akan menjamin bekalan barangan untuk tujuan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya akan berterusan dan mencukupi. Terima kasih kerana mendengar. Di sini saya ingin menjemput sesiapa yang menyukai kisah-kisah seram, bolehlah menghampiri ke channel Radio 12 Malam. Terima kasih lagi sekali saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.